Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini adalah pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey. Dalam tajuk ini kita akan belajar cara untuk mengawal jangkitan penyakit melalui mikroorganisma. Okey. Kita tengok sini patogen. Patogen tu adalah mikroorganisma yang berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. Okey, maksudnya mikroorganisma yang membawa penyakit, contohnya coronavirus, influenza, virus HIV, itu semua dikenali sebagai patogen. Okey, sekarang kita nak tengok pula teknik aseptik. Apa itu teknik aseptik? Okey, teknik aseptik adalah prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen dan juga untuk menyingkirkan patogen yang sedia ada. Maksudnya untuk menyah basmi kuman, kalau bahasa Melayu dia. Jadi seterusnya kita tengok ini adalah kerana dengan cara teknik aseptik ini adalah lebih baik daripada kita merawat seseorang yang telah dijangkiti oleh patogen tersebut. Maksudnya dia lebih baik mencegah, lebih baik daripada mengubati. Okey, so kita tengok pula seterusnya. Terdapat 5 jenis teknik aseptik. Okey, yang pertama adalah pensterilan, kedua pendidihan, ketiga penggunaan antiseptik, lepas tu penggunaan disinfektan dan last sekali adalah penggunaan sinaran. Kita tengok teknik yang seterusnya. Apa pula di bawah tajuk kaedah pensterilan? Okey, pensterilan adalah cara untuk membunuh mikroorganisma melalui haba, bahan kimia, sinaran, tekanan tinggi dan juga penapisan. Okey, kita tengok teknik yang pertama iaitu teknik haba. Okey, dalam ni kita akan belajar tentang pensterilan, iaitu proses membunuh dan menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek ataupun persekitaran. Okey, jadi proses ini bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan dan juga disingkirkan. Okey, mikroorganisma akan dihapuskan dan dibunuh dibunuh sepenuhnya bersama dengan sporanya pada suhu 130 darjah Celsius. Jadi maksudnya bahan-bahan, objek ataupun persekitaran yang terdedah kepada mikroorganisma berbahaya ataupun patogen, kita boleh guna autoklaf untuk membasmi dia. Autoklaf ni dia sejenis ketuhar yang mana dia punya suhu pembakaran dia adalah lebih daripada 130 darjah Celsius. Itu untuk pensterilan. Selalunya digunakan di dalam makmal dan juga di dalam bilik pembedahan. Seterusnya, okey, ni adalah penapis mikron yang pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma daripada air ataupun cecair. Ni guna penapis. Saya nak tanya satu soalan. Apakah jenis mikroorganisma yang dia punya saiz adalah 0.1 makrometer sehingga 10 makrometer? Jawablah, no? Okey. So seterusnya kita tengok pula pendidihan. Macam kita selalu buat untuk kita sterilkan barang dapur ataupun botol susu adik kita. Okey, kita melakukan melalui pendidihan, di mana pada suhu 100 darjah Celsius, kaedah ini dapat membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian seperti botol susu, jarum suntikan dan peralatan doktor gigi. Tapi pendidihan hanya mampu membunuh mikroorganisma saja, tidak pula untuk membunuh ataupun menghapuskan dia punya spora. Apa itu spora? Spora adalah biji benih mikroorganisma. Dia ada satu lapisan yang keras yang dapat melindungi dia daripada cuaca ataupun iklim yang ekstrim. Jadi maksudnya suhu yang tinggi 130
30 ke atas saja yang mampu menghancurkan dan memusnahkan spora itu. Jadi kalau 100 darjah Celsius, masih lagi ada kemungkinan mikroorganisme tu boleh hidup juga. Seterusnya kita tengok pula antiseptik. Apa itu antiseptik? Antiseptik dia adalah bahan kimia yang dapat disapu pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Antiseptik boleh makan tak? Tak boleh. Dia hanya boleh disapu di permukaan kulit sahaja. Okey, dia ada contoh sini, ada contoh antiseptik iaitu X-Refill Avent ataupun ubat kuning, Providon dan juga alkohol isopropyl 70%. Okey, kita tengok yang pertama, antiseptik. Antiseptik X-Refill Avent dan Providon dapat membunuh mikroorganisme. Antiseptik Providon Avent adalah menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisme. Dan last sekali, alkohol isopropyl 70% dapat digunakan sebagai antiseptik dan juga ejen pensterilan. Okey, untuk menghalang pertumbuhan, membunuh mikroorganisme di permukaan kulit sahaja. Okey, seterusnya kita tengok pula, ini contoh-contoh dia. Selalunya kalau aksiden, dia akan sapu ni Acryfalavin ataupun ubat kuning ni untuk menghalang jangkitan kuman. Okey, seterusnya kita tengok pula disinfektan.